Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Minta maaf tadi line tak berapa clear. Saya kena restart balik, off balik handphone dan on balik. Kita sedang menunggu siapa yang masuk. Okay, siapa yang baru masuk, anda boleh tolong komen di bawah. Kalau dengar, cakap dengar. Kalau tak dengar, kalau ada problem, anda boleh komen di bawah. Saya nak dapat feedback. Sebab tadi line kita putus tadi. Okay. Okay, hari ni dah masuk 13 Mei. 13 Mei 2020. Kita lebih kurang ada 7, 8, 9, 10, 11. Esok masuk 11 hari. 11 hari lagi kita nak beraya. Halimah Jamal, waalaikumsalam. Tadi line tak clear tadi. Okay. Jadi 13 Mei 2020, kita nak masuk 10 terakhir Ramadan. Nak masuk 10 terakhir Ramadan, kita dijangka beraya. Okay, sekarang okey. Alright. Kita dijangka raya insya-Allah dalam 24 Mei hari Ahad. 24 Mei hari Ahad. Hari ini akan diumumkan, tak silap saya akan diumumkan SOP untuk sembahyang raya. Kita dengar sajalah apa pun keputusan. Yang penting, tak kisahlah raya macam mana pun, yang penting kita jaga diri kita. Jaga diri kita. Sendiri jaga sendiri. Lepas tu lah ada slogan kata kita jaga kita, sendiri jaga sendiri. Okey. Junaidah Hasan dari Singapura. Waalaikumsalam. Nurzan Mukhtar. Waalaikumsalam. Salam ya Ismail. Waalaikumsalam. Okey. Okey, semalam kita menyaksikan 16 kes positif. Kes yang paling rendah setakat PKP berlangsung, 16 orang. Kita tak tahu kes ni daripada mana, saya pun tak baca detail, tapi 16 orang lah. Kita harap angka ni makin lama makin menurun, sementara eksperimen vaksin sedang dijalankan. Selagi mana vaksin tak diuji secara clinically proven, selagi itulah kita tak boleh kita tak boleh menjangka bila corona ni akan berakhir. Sebab itulah ada saintis jangka, dia kata setahun 2 tahun. Sebab nak test vaksin pun ambil masa paling cepat 6 bulan. Paling cepat 6 bulan, dan dia akan drag lagi mungkin dalam 1 tahun. So tahun depan, tahun ni hingga pertengahan tahun depan, itu di mana kes vaksin mula diuji. Jadi bila dah proven, barulah ditest pada yang positif. Ketika itu nanti, dan ketika itu kita tak tahu kes tu berapa banyak. Kita harap masih dikawal, masih dapat dikawal. Sebab itulah kita nak tunggu coronavirus zero memang impossible. Zero tu sebenarnya impossible. Impossible. Sebab itulah government take initiative untuk cepat-cepat buka ekonomi dan buat PKPB bersyarat, supaya kalau tidak ekonomi jatuh lah. Kita tengok semalam pun saya tengok video-video, saya tengok Instagram, banyak bisnes yang jatuh. Semalam saya baca seorang anak muda ni, dia kumpul modal untuk buka studio. 2 tahun kumpul modal untuk buka studio fotografi lah, takat gambar apa semua tu. 2 tahun kumpul modal, sempat beroperasi 2 bulan. Kumpul 2 tahun, 1 bulan ambil masa untuk renovate kedai, set up semua kedai 1 bulan, sempat beroperasi 2 bulan. PKP ni
terus bungkus, lingkup bisnes dia. Kesian sedih. Dia bukan kata penyakit saja. Ada orang menderita berkaitan disebabkan positif COVID. Ahli keluarga mungkin terlibat dengan COVID dan meninggal. Ada orang sedih kat situ. Ada yang sedang menderita berkaitan dengan ekonomi, tak boleh bekerja, tak boleh keluar. Dia bukan makan gaji. Sedikit sebanyak kalau makan gaji tak kerja pun ada juga income. Ini yang keputusan income, saving tak ada. So ada orang menderita sebab tu. Sebenarnya isu ni isu global. Semua orang merasa keperitan. Jadi kita sebagai yang tak ada apa-apa ni, alhamdulillah tak ada apa. Walaupun terjejas, saya pun sebenarnya ada terjejas, tapi tak ada lah sampai tak boleh nak makan tu, tak ada lah. Sebab kita ada saving. Nasib baik saya beringat dulu. Time muda, saya beringat diri saya supaya mesti kena ada saving. Jangan bermewah-mewah sangat, mesti ada saving. Sebab in case jadi apa-apa kita tak tahu. Walaupun terjejas, tapi disebabkan saving tu ada, kita boleh guna. Time-time ni lah kita nak gunakan saving kita. Ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kat situ. Jadi sebab itulah kita jangan menambahkan lagi keperitan yang sedia ada. Orang semua dah sakit dalaman, tengah fikir macam mana nak struggle, nak dapatkan income. Ada orang struggle penyakit, dia ada penyakit, so dia nak struggle. So kita jangan menambahkan elemen-elemen negatif ni, especially dalam media sosial. Jangan menambah komen sedia ada. Jangan just baca saja. Kalau tak nak baca, okay, just leave it. Kalau rasa geram, jangan. Saya pesan kat diri saya biasanya, dalam Facebook bila kita baca, kalau kita rasa geram, okay, jangan komen, delete. Jangan cuba ni menambahkan keperitan yang ada, yang sedia ada. Itu mukadimah je lah. Okay, waalaikumsalam Zariah Nurrahim Syarif. Okay, dan jangan lupa kita nak masuk 10 terakhir Ramadan. Perbanyakkan amalan dan perbanyakkan doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa untuk apa? Hapuskan dosa-dosa kita. 10 terakhir Ramadan ni sangat mustajab. Kena rebut peluang 10 terakhir Ramadan, Lailatul Qadar. Okey, cukup setakat itu. Saya nak menjawab soalan, ada 2 soalan macam biasa. Semalam saya tak jawab soalan, hari ni saya jawab soalan lah. Soalan yang datang daripada Puan Aziz Jalila, berumur 55 tahun, dari Subang Jaya. Okey, Puan Aziz Jalila ni dia tanya berkaitan dengan gastrik. Okey, sebenarnya saya dah jawab soalan gastrik ni sebelum ni, saya dah jawab dah. Tapi tak apa, kita boleh ulang kaji balik, revision untuk orang yang first time dengar, first time follow live saya ni. Dia buat revision balik, tak ada masalah. Berkaitan dengan gastrik. Okey, gastrik ni, siapa yang dapat gastrik, kena ingat satu saja, gastrik boleh dirawat. Gastrik ni bukanlah satu penyakit yang kronik, memang tak ada rawatan langsung, tak ada. Dia boleh jadi kronik kalau kita tak cegah dia, kita tak rawat melalui pemakanan. Sekadar ambil ubat saja tak cukup. Kalau ada ubat pun sekadar ubat apa nama ubat tu ubat gastrik tu, karbonat tu, alkali, untuk alkalikan perut. Bila perut keluarkan asid hidroklorik yang secara berlebihan, dia akan jadi asid. So rawatan dia adalah kita neutralkan dia. Sebab itulah orang gastrik dia minum susu alkali, susu magnesia, atau susu apa-apa saja, asalkan dia ambil yang full cream. Sebab full cream ni alkali dia lebih tinggi sikit lah. Susu adalah full cream. Dia makanan beralkali ni ada 5, tuan-tuan. Ni saya ajar. Makanan beralkali ni ada 5. Dalam dunia ni ada 5. Tak ada yang lain. 5 ni saja makanan yang beralkali. Kalau orang yang ada masalah gastrik, orang yang nak alkalikan tubuh badan, 5 ni saja. Nak alkalikan badan tak boleh dari minuman. Tak ada istilah minuman beralkali. Ni yang saya pangkah. Ni yang saya pangkah.
Kalau orang tu kata minuman tu beralkali, kita kena alkalikan tubuh kita dengan minuman beralkali. Maksudnya orang tu tak belajar kimia, tak belajar biologi, tak belajar fisiologi, tak tahu, tak faham biokimia. Minuman beralkali tak memberi manfaat dan tak memberi mudarat. Dia tak ada apa-apa. Kosong. Dia tak memberi manfaat. Dia tak memberi apa-apa manfaat pada tubuh badan dan tak boleh alkali pun tubuh badan kita dengan minuman. Dan minuman beralkali juga tak memberi apa-apa mudarat. Manfaat tak ada, mudarat tak ada. Kosong. Saya explain secara supaya orang mudah faham. Okay, katakan ini air alkali. Alkali, okay. Berapa pH? pH alkali 7 neutral. Atas pada 7 alkali. Okay. Katakan pH dia adalah 9.5. Very strong alkaline. Okay, bila kita minum secawan air alkali yang pH 9.5 yang dikatakan bagus ni untuk alkalikan badan, okay, secara biologinya, saya explain biologi dan kimia. Kita minum air alkali. Kena ingat pH mulut adalah 7 ke 8. Biasanya 7, kadang-kadang 8. pH mulut. Ada enzim amylase, ada ileo semua ni, pH dia 7 ke 8. 7 lebih sikit lah. Itu range dia, 7 ke 8. Jadi once air alkali pH 9.5 yang dikata alkali kuat ni, kita minum, dia masuk saja kat mulut, 9.5 tu terus dia akan bertukar menjadi 7 ke 8. Ikut pH mulut. Ini fakta. Bila air tu masuk ke perut, air tu masuk ke perut, pH perut adalah 2. Very strong acidic pH perut. Sebab apa perut kena asid? Perut kena asid sebab pertama dia nak digest, dia nak hancurkan makanan, perlu asid. Yang kedua, dia perlu matikan kuman supaya kuman-kuman bakteria yang ada dalam makanan itu dapat dimusnahkan dengan kuatnya asid dalam perut untuk protect tubuh badan kita daripada kuman masuk. Itu one of the protection dalam tubuh badan kita. Sebab itulah dijadikan perut berasid. pH dia 2. Jadi air yang daripada 9.8 masuk perut, dia turun. Terus turun 7. Lalu masuk saja kita punya esophagus, lalu pergi ke perut, sampai perut, dia terus tukar jadi 2 pH dia. Bila dia masuk lalu dekat usus besar, air ni dia tak perlu proses, dia terus masuk dalam usus besar, dia terus serap. Bila masuk usus besar pH dia adalah 8. Sebab untuk pembiakan bakteria baik, kita panggil probiotics ni, dia perlukan pH 8 alkali. So dia akan naik balik daripada 2 kat perut, dia akan naik balik 8. So kita minum air alkali ke, kita minum asid ke, tak memberi manfaat, apa-apa manfaat, dan tak memberi apa-apa mudarat. Itu air. The science behind water. Jadi kita minum air apa pun, alkali ke asid, tak memberi mudarat, tak memberi manfaat. Nak alkali tubuh badan bukan minum air. Kena makan makanan beralkali. Makanan lah yang boleh bagi efek kesan pada pH tubuh badan. Sebab itulah kita minum teh panas. Contoh, kita minum teh tu asid. Teh tu asid. Adakah memberi mudarat pada tubuh badan? Adakah badan kita terus jadi alkali? No. Tak ada. Kita ambil air, kita perah lemon, air tu jadi asid, tu kita minum. Adakah asid sitrik yang dalam perahan lemon tu masuk dalam tubuh badan, dia terus jadikan badan kita asid? Tak. Jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab air dia tak menentukan, dia fluctuate ikut organ mana yang dia lalu. Kalau organ tu pH dia 2, dia kena jadi pH 2. Kalau organ tu pH 7, standardized. Dan tubuh badan kita ni, dia ada satu
organ yang tolong standardizekan, kawal, regulatekan pH dalam tubuh badan. Organ ni kita panggil organ apa? Buah pinggang, kidney. Kidney berperanan untuk kawal atur pH dalam tubuh badan. Proses ni kita panggil proses homeostasis. Ini bahasa saintifik dia lah. Proses homeostasis. Osmoregulation. Homeostatic process ni yang dikawal atur, yang dilakukan oleh buah pinggang. Buah pinggang kerjanya untuk kalau terlalu berasid, dia akan singkir melalui urin, melalui kencing kita. Dia tolong kawal atur. Tetapi dia ada limit. Dia ada limit. Limit dia bergantung pada apa yang kita makan. Kalau kita makan makanan yang terlalu berasid, kita akan tengok, kita akan check pH kita, pH air kencing kita memang akan asid, sebab asid tu disingkirkan. Dia ada limit. Bila terlalu banyak asid sangat, barulah dia ada, buah pinggang dia akan terjejas sikit. Sebab dia tolong proses. Tapi air tak ada bagi manfaat. Sebab itulah kalau tuan-tuan belajar berkaitan environmental science, kajian berkaitan environment, kita nak tahu berkaitan kualiti sesuatu air. Ini environment, contohnya kita pergi sungai. Saintis nak check pencemaran air sungai ni. Kita takkan test pH. Kita test pH, tapi pH tu kita tak boleh jadi sandaran. pH air tersebut, air sungai tu tak boleh jadikan sandaran, kata, oh pH air sungai ni alkali, oh bagus, air ni bersih. Tak ada kaitan. Sebab kalau kita ambil pH di hulu sungai, pH dia lain. Di muara sungai, hilir sungai, pH dia lain. Air deras, pH dia lain. Air slow, pH dia lain. Kita ambil pada waktu malam, check pH sungai pada waktu malam, pH dia lain. Check sungai itu pada waktu siang, pH dia lain. Dia fluctuate. Sebab dia yang influence pH tu, apa yang ada dalam air tu, satu. Yang kedua, udara sekeliling. Udara juga mempengaruhi gas apa yang terlarut dalam air tersebut. Sebab itulah kita ambil air kosong, kita tiup dalam air tu. Gas yang keluar dalam mulut kita ni, gas apa? Gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni bila kita tiup, dia terlarut dalam air. Bila once dia terlarut dalam air, gas karbon dioksida bertindak balas dengan air, dia akan menjadi carbonic acid. So air itu sedikit berasid. Adakah bahaya kita minum? Tak bahaya. Sebab itulah Nabi hanya memakruhkan sahaja air yang ditiup. Dia suruh sabar, jangan tiup. Sebab apa? Kalau kita tiup, air yang kita tiup tadi tu dia jadi asid sikit. Makruh saja. Tak bahaya pun. Makruh saja. Dia melatih sabar. Makruh. Kalau tiup, air tu jadi asid, bahaya. Nabi dah haram dah lah. Haram minum air yang ditiup. Jadi hanya makruh saja. Ini dalil agama. Ini saya nak cerita sains. Saya tak nak cerita agama, saya nak cerita sains. Jadi air sungai, kita nak tahu kebersihan, kualiti air sungai, kita tak test pH, tak valid. Kita test heavy metals yang terkandung dalam air tu. Kita test dia punya BOD, biological oxygen demand dalam air tu. Kita check COD, chemical oxygen demand dalam air tu. Kita check juga phytoplankton, zooplankton yang apa yang ada dalam air tu. Sama juga kalau orang kata, kita kena minum air alkali bagus. Air ni tak bagus, air asid. Biasanya saya akan jawab balik, habis air kencing kita alkali, tak nak minum. Air kencing kita kalau kita test alkali, sebab dia ada ammonia. Dia ada nitrate dalam air kencing kita. Alkali, tak nak minum. Habis dah kata air alkali tu bagus, air kencing kita lagi alkali, air longkang lagi alkali. Dia tak ada istilah air alkali bagus, air asid tak bagus. Dia yang kita nak check adalah apa yang terkandung dalam air tersebut yang menyebabkan air tu alkali. Kalau saya cerita bab air ni panjang. Kalau anda check, cuba Google nama saya, Junaidi, water quality, PDF.
akan keluar jurnal-jurnal saya, jurnal Time Master dulu. Saya buat kajian berkaitan dengan water quality. Dalam kajian master saya, ada sedikit kajian berkaitan dengan, saya dulu kaji aquaculture, kan, buat pembenihan ikan. Jadi bila bermain dengan ikan, nak tak nak memang kita kena tahu kualiti air tersebut. So time tu, long story short lah, eksperimen gagal. Banyak kali saya buat repeat eksperimen, ikan pun banyak mati. So saya kaji kualiti air, sebab apa ikan tu mati. Itu sejarahnya lah. Anda boleh check Junaidi, water quality PDF tu dia akan keluar jurnal lah. So dekat situ ada jurnal, saya dah publish international tahun 2010 berkaitan kualiti air. Jadi pH air tak memberi manfaat, tak memberi mudarat. Yang kita nak tahu kualiti air itu, kita kena check heavy metals, logam berat yang terkandung dalam air. Apa dia zooplankton, apa dia phytoplankton, COD, BOD pada air itu. Degree saya dulu pun, kita nak check zooplankton apa yang ada dalam air. Kalau dia dalam air itu ada zooplankton, kita panggil diatoms, maknanya air itu tak berkualiti, ada pencemaran. Sebab zooplankton diatoms ni hanya dapat hidup dalam air yang tercemar saja. Kalau dia ada zooplankton yang kita panggil, apa nama tu ada sejenis dia warna hijau, saya tak ingat. Kalau dia ada je dalam air tu, maknanya kita boleh sedut terus minum air tu, tak perlu takut lagi, sebab air tu sentiasa bersih. Sama juga dengan ikan. Kalau kita tengok kat sungai tu ada ikan kelah, maknanya kita tengok ikan saja kita dah tahu dah air sungai tu macam mana. Hati-hati mandi, sebab air sungai tu mesti deras. Sebab ikan kelah hanya hidup di air yang deras, dia suka air deras, dan air tu biasanya bersih, dan air tu biasanya sejuk. Betul, ikan kelah biasanya orang ternak di sanctuary, dekat tempat air terjun, sebab itu memang habitat dia. Jadi kita nak check air, kualiti air lagi. Tak payah kita tengok ikan saja, okey, dah tahu ini kualiti air bagus. Check pun confirm bagus. Tapi kalau kita tengok ada ikan keli, ikan talapia, fail. So tak perlu nak check dia punya kualiti dah. Kita orang kata apa, sekilas ikan di air dah tahu jantan betina. Sama juga. Jadi orang yang belajar biologi ni, bila dia tengok saja apa hidupan ada dalam tu, dia dah tahu dah ada kualiti air tu okey atau tak. Jadi nak alkalikan dalam tubuh badan ada 5. Panjang cerita. Ada 5 makanan. Bukan air 5 saja makanan. Pertama, buah. Semua jenis buah adalah alkali. Buah yang very strong alkaline adalah lemon. Lemon tu rasa asid, tapi disebabkan lemon tu natural, organic, masuk dalam tubuh badan, acidic tu badan akan convert terus menjadi alkaline. Sebab itulah lemon ni kita panggil infusion water. Alkaline in nature. Dia kalau kita buat blend sekali kulit dengan isi tu, itu kita panggil infusion water. Okey, itu yang pertama, buah. Yang kedua, sayur. Semua jenis sayur adalah alkali, asalkan kita ambil raw, dalam bentuk raw, mentah. Kita tak masak. Kalau masak, terus dia jadi asid. Yang kedua. Yang ketiga, telur putih. Rebus telur, ambil putih, itu alkali. Kuning tu dah asid sikit. Keempat, susu. Semua jenis susu alkali. Kalau dia chocolate flavored, strawberry flavored, itu dia dah sedikit asid. Dia tak adalah terlalu asid. pH dia mungkin dalam 6 point something. Biasanya pH susu dalam 8, tapi dia letak flavor apa tu sedikit lah, dalam 6 point something. Ataupun dia boleh jadi 7. Susah nak juga. Biasanya 6 point lebih lah. Biasa kalau saya buat yogurt pun susah nak dapat pH yang sampai 8 macam tu. Melainkan dia dah fermented, dia akan jadi asid juga. Okay. Keempat. Kelima, rumpai laut. 5 makanan ini saja yang kita kena makan 80%. Dalam menu diet harian kita, 80%. 5 makanan ni.
untuk alkalikan tubuh badan. 5 jenis ni kena makan 80%. Jadi kalau orang tu gastrik, kena banyak makan 5 benda ni. Tapi kalau dari segi lemon tu mungkin perut dia tak tahan, sebab sementara dia nak tukar alkali tu, dia nak kena proses, sebab dia asid nak kena proses, dia akan bagi ulcer, takut jadi ulcer. So elakkanlah. Sebab tu biasanya makan lemon after meal. After meal. Yang benda-benda lain, yang 5 lain ni, teruskan makan before meal. Jadi banyakkan makan benda yang alkali. Kalau di tengah badan perut di tengah gastrik kan, minum susu. Sebab susu alkali. Kalau di rumpah laut, ada spirulina contohnya, spirulina atau rumpah laut yang fresh, tak nak yang dalam bentuk, kalau macam rumpah laut ada yang dalam bentuk snack tu kan, itu tak nak, yang raw. Yang kalau dekat Sabah tu orang panggil latok tu kan, anggur laut tu kan, yang tu alkali. Alright. Dan gastrik ni boleh juga kena jaga makanan time. Okey. Pergi dulu lah. Acik tak ikut? Acik tak ikut? Ada sampai ikut. Pergi dulu lah. Tu buah tu dah masak main pun dah. Jangan iklan sekejap. Okey. Mana tadi? Dia tip elak gastrik kan. Time sahur, makan benda yang fiber tinggi. Makan pisang dalam 2 biji ke, sebiji 2 biji. Makan pisang, minum susu, baru makan nasi. So biar makan benda yang berat dulu. So bila kita makan benda yang berat dulu, so dia ambil lah masuk untuk proses. Jadi asid yang nak dirembeskan dalam perut kita ni dapatlah digunakan untuk digest makanan. Dia yang jadi gastriknya sebab asid hidroklorik yang dirembeskan dalam perut kita, dia rembes dalam perut tapi perut tak ada makanan. Hai kucing. Dalam makanan, dalam perut kita tak ada makanan tapi asid dirembeskan. Itu dia jadi gastrik. So bila dirembeskan asid tu kenalah dinding usus dan jadilah ulcer, jadi luka. So kita elakkan nak elakkan gastrik ni, jaga makan, banyakkan makan benda yang fiber. Maknanya pisang, susu, pisang alkali, susu alkali. So bila sentiasa alkali, dia bolehlah counter apa gastrik tadi ni. Kucing dah tengah datang. Kucing jiran, dia nak datang rumah saya sebab rumah saya ada kucing jantan yang bulu cantik. So dia tengah berkawan, dia melawat jiran. Mel lah datang. Lari pula. Okey. Itu gastrik. Itu antara teknik dia lah. Dan nak elak gastrik juga, makan kerap. Makan sikit tapi sikit-sikit makan. Jangan bagi ada kosong. Jangan bagi ada kosong. Semalam ada pesakit kanser yang saya dah consult dia. Berapa tahun dia, lama juga ni. Sejak 2015, 2016. Dah 3 tahun, 4 tahun dah. Stage 4 breast cancer. Alhamdulillah masih survive sampai sekarang. Saya masih monitor dia sebab baru ni dia pergi kemo. Dia kata perut dia dah start sakit. Saya kata ada gastrik ke? Dia kata mungkin gastrik juga sebab dia rasa tiba-tiba sama ada gastrik ataupun acid reflux. GERD. Ada GERD. Dia kan jadi itulah. Yang saya bagi tahulah nak kena makan apa. Alright, jangan bagi ada ruang-ruang kosong. Itu gastrik. Daripada Puan Azila punya soalan, Azila Jalila daripada Subang Jaya. Dan dia tanya saya juga apa menu harian. Saya dah cakap dah, menu harian tu pagi sarapan ataupun time puasa ni adalah sahur. Ambil makanan yang berat. Pisang consider berat sebab dia kaya dengan fiber. Makanan yang kaya dengan fiber, pisang tu makanan yang kaya dengan alkali, susu. Okey. Lepas tu dia tanya saya teknik senaman. Okey, senaman ni sebenarnya tak ada teknik. Buat je lah senaman, apa nak senaman,
asalkan senaman yang dikatakan bersenam. Yang dikatakan bersenam itu ada beberapa ciri. Pertama, mesti ada elemen regangan, stretching otot. Otot kita stretch. Otot kita stretch. Itu adalah senaman. Once otot stretch, dia akan menggerakkan. Dia akan keluarkan hasilkan gas nitric oxide. Bila dia keluarkan gas nitric oxide, peranan gas nitric oxide yang dikeluarkan oleh muscle kita ni, otot kita ni, dia akan lancar cairkan plak-plak blockage yang tersumbat dalam salur darah sikit. So dia membantu lancarkan darah kita. So senaman dikirakan senaman tu adalah mesti ada elemen pergerakan otot yang banyak. Kaki bergerak, kepala bergerak, tangan bergerak. Sebab tu lah bila kita jogging, tengok kita banyak guna apa. Kalau jogging biasanya kaki ni ada juga. Tapi yang paling bersenam, yang paling efektif adalah swim, berenang. Semua pergerakan kita ni. Yang kedua, mesti ada elemen kardio. Kardio tu maksudnya jantung berdegup. Kalau macam sekadar buat yoga, yoga tu bukan bersenam, yoga tu meditation. Dia macam solat kita lah. Yoga, tai chi ni macam solat kita. Baik buat solat saja. At least ada niat, ambil wuduk, dapat pahala. Tak payahlah orang ni, kalau orang Melayu, Muslim, tak payah nak buat yoga, tai chi apa saja. Solat saja. Semua elemen yang ada dalam tai chi, yang ada dalam yoga, ada dalam solat. Buat solat, dapat pahala. Ni yang dikatakan bersenam, mesti ada elemen kardio. Kardio maksudnya jantung berdegup dengan kita dah start mengah-mengah. Mula-mula memang akan mengah. Kalau bersenam, mengah, itu maksudnya badan tak cukup warm up. Badan tak cukup warm up. Tapi bila jantung dah lancar, kita dah tak lagi mengah, maknanya badan dah cukup panas. Inilah teknik warm up atlet. Saya bagi tips sikit sebab saya dulu atlet. So kita nak warm up. Kita nak pastikan badan kita nak pastikan badan kita cukup panas. Ni kita nak berlari ni. Kita atlet ni, kita nak berlari ni. Saya dulu berlari 1500. Okay, macam mana kita nak pastikan kita cukup warm up. Kalau tak cukup warm up, tiba-tiba kita nak berlari 1500, otot kita boleh koyak, kita boleh pitam nanti. Kalau siapa yang pitam tu biasanya tak cukup warm up. Kita warm up, jogging, slow sampai mula-mula. Lepas tu sampai kita boleh tarik. Dia bunyi. Maksudnya jantung, okey, cantik. Then barulah kita rest 30 minit, baru kita start berlari. Itu teknik warm up yang betul. Kalau orang yang berlari pecut, warm up dia lain pula. Dia lagi heavy sikit lah. Berlari pecut ni, dia nak guna press all the energies at one time. Within 10 second. Kalau dia lari 100 meter tu, maybe within 15 second, dia nak push all the energies. So, dia kena warm up heavy sikit lah. Itu lagilah kena warm up betul-betul. Panas betul-betul. Kalau tak panas, silat-silat hari bulan, berlari, otot peha boleh meletup. Pop. Saya pernah tengok depan mata kawan satu atlet saya tengah training long distance, jarak jauh. Dia tengah training pecut. Dia 100 meter lah. Tak cukup warm up, berlari saja, tiba-tiba bunyi meletup. Pop. Saya kata, apa benda meletup ni? Lepas tu tengok dia tergolek. Dalam 1 minit tu, dia menjerit kuat. Mula-mula diam saja 1 minit, meletup. Dia lepas bunyi meletup, saya tengok dia tergolek. Betul senyap saja. Dia tahan senyap 1 minit, lepas tu dia menjerit. Tengok peha dia biru. Rupanya tak cukup warm up. Jadi exercise mesti ada melibatkan stretching otot. Kedua, mesti ada elemen kardio. Kardio mesti jantung berdegup cantik, kencang. Rhythm tu cantik. Ketiga, mesti berpeluh. Kalau warm up kita, exercise kita tak berpeluh, itu maknanya bukan exercise. Mula-mula at the beginning, orang yang beginner baru mula nak berlatih, nak exercise, mungkin dia tak berpeluh lagi. Itu maksudnya dia tak cukup cergas lagi.
Kalau dah lama-lama dia akan cepat berpeluh. Itu maksudnya metabolism dia dah high. Okey. Itu teknik bersenam. Bersenam cara apa tu? Buatlah, pandai-pandailah buat. Tengok dekat ni. Saya bukan coach yang sesuai. Kalau nak untuk atlet saya pandailah. Tapi kalau untuk biasa-biasa ni buat sajalah stretching jalan ke okeylah. Tu soalan yang pertama. Soalan yang kedua datang daripada Puan Sarifah Bakri. Umur 53 dari Bandar Tun Razak. Dia tanya saya berkaitan dengan dia sakit lutut dan sendi. Sakit lutut dan sendi. Okey, pertama kita nak tahu apa punca sakit lutut. Kadang-kadang bila orang tanya soalan pun, saya sakit lutut, nak makan apa Saya tak boleh jawab macam tu sebenarnya. Ada yang tanya semalam, saya thyroid. Apa pemakanan sesuai untuk thyroid? Pun saya tak boleh jawab untuk. Sebab tu saya tak boleh jawab guna ni. Saya tak boleh nak reply. Saya tak boleh nak hantar pada tim saya untuk reply pun tak boleh juga. Sebab kita nak kena tahu banyak angle. Sakit lutut pula, nak pastikan sakit lutut sebab badan dia overweight ke? Kalau badan dia overweight, berat badan tak normal, of course akan sakit lutut. Semua berat badan kita akan tertumpu pada tumit kaki. Tumit kaki dan lutut. Lutut untuk ni yang kita panggil exoskeleton. No, bukan exoskeleton. Skeleton lah, skeleton. Otot rangka. Exoskeleton dia lain. Okey. Rangka. Otot rangka. Sebab itulah siapa yang sakit tumit biasanya sama ada dia kurang kalsium disebabkan overweight. Kurang, pernah rasa macam tumit sakit lah, tiba rasa macam sakit tumit. Salah satu simptomnya adalah kurang kalsium. Dan kedua mungkin sebab overweight. Semua berat badan tertumpu pada bawah lah. Gravity dia akan tumpu pada bawah lah. Tak ada berat badan dia sakit kepala, tak ada. Sakit bawah gravity. Sebab dia menampung. Jadi kita nak tengok kalau dia sakit lutut, sakit sendi kan, adakah disebabkan dia overweight? Berat badan besar menyebabkan dia sakit lutut. Lutut tak mampu nak tampung. Jadi kalau disebabkan overweight, kena ambil kena ada usaha untuk turunkan berat badan. Bukan cari ubat apa yang boleh hilang sakit lutut. Itu tak kena tu. Usaha tu tak kena. Mesti turunkan berat badan. Tapi kalau berat badan normal, sakit lutut, biasanya faktor umur. Faktor liquid dalam sendi lutut tu dah kurang. Bila sendi liquid dalam sendi lutut dah berkurang, bila kita ada pergerakan sikit, liquid dalam sendi tu, sendi dengan sendi ni, tulang joint ni, dia bergeser. Kita tak nak bagi dia bergeser. Sebab itulah dijadikan ada liquid di antaranya. So dia tak adalah bergeser. Tulang. Antara tulang ni dia ada muscle. Ada muscle. Tengah-tengah muscle tu dia ada liquid. Jadi bila liquid kurang, dia akan ni. Jadi bila bergerak dia bergeser, sakit. Krap kadang-kadang. Dan sakit lutut juga boleh jadi sama ada dia kurang liquid ataupun liquid habis langsung. Kalau liquid habis langsung, makan apa pun takkan baik. Itu kena buat operation. Ataupun kena buat injection acid hyaluronic acid. Kena inject tambah liquid. Ataupun kena operation. Dia ada satu dia akan letak satu sendi yang buatan tu, yang macam besi, stainless untuk tahan karat lah. Tapi operation ni dia boleh hanya bila dah buat benda tu, operation tu dah letak ada sendi buatan kat situ, dalam 5 tahun dia kena operate lagi untuk pastikan benda tu tak berkarat. Kalau berkarat dia akan infection, lain pula kes. Tapi kalau kurang liquid, sakit lutut disebabkan kurang liquid, lutut pun kita nampak bunyi macam berbunyi. Lepas tu kalau teruk lagi dah jadi macam bengkak. Itu maksudnya kurang liquid. Kalau kurang liquid, kita boleh stimulate, rangsangkan semula liquid. Dia ada pemakanan. Ni saya kongsikan sikit. Okay, antara pemakanan dia, sekejap mana saya dah catat. Okey.
Okay. Antara pemakanan dia untuk rangsangkan liquid. Setengah orang bila sakit sendi, sakit lutut dan sendi ni, dia akan pergi farmasi. Biasanya farmasi dia akan bagi glukosamin. Glukosamin ataupun dia akan bagi ubat tahan sakit. So ubat tahan sakit ni dia ada banyak cara nak kurangkan sakit sendi. Biasanya doktor akan bagi ubat tahan sakit. Okay. Ubat tahan sakit ni untuk kurangkan sakit lah. Untuk kurangkan sakit, tapi dia ada kesan sampingan. Kalau kita dah biasa makan painkiller ni, kita akan kesan sampingan untuk long term adalah kita akan dapat pening kepala, kita akan dapat sembelit, pening kepala. Ini akan dapat disebabkan faktor kesan sampingan selepas kita ambil ubat tahan sakit. Dan kalau teruk lagi, doktor akan bagi steroid lah. Kita panggil NSAID. NSAID ni dan steroid ni dia untuk kurangkan radang dan kurangkan sakit. Kalau terlalu sakit, dia akan bagi NSAID dan steroid. Ni untuk kurangkan radang, inflammation yang berlaku dan kurangkan sakit. Apa side effect dia? Side effect dia boleh jadi muntah, dia boleh jadi reflux gastrik. Reflux acid ni boleh jadi bengkak-bengkak badan. Steroid ni menyebabkan badan kita akan bengkak sebab dia melibatkan hormon. Ada juga kalau pergi farmasi, dia akan bagi, biasanya farmasis tu dia akan bagi suplemen yang kita panggil glukosamin. Okay, glukosamin ni apa dia punya kelemahan dia? Okay, glukosamin ni dia hanya kurangkan radang dan kesakitan. Dia boleh baiki rawan. Saya tak nafikan dia memang boleh baiki rawan dan kurang sakit. Tapi glukosamin ni kalau dia ambil secara long term, efek dia apa? Pertama, kita akan dapat alahan. Kalau ambil secara long term, kerap, jangka masa panjang tu mungkin boleh jadi 2 tahun, 3 tahun. Dia boleh jadi alahan, allergic. Kedua, perut kita akan rasa tak selesa sebab glukosamin ni acidic. Perut kita akan rasa macam tak selesa lah. Ketiga, kita akan dapat pening kepala. Ini glukosamin. Efek glukosamin kalau diambil secara long term. Cara yang ketiga, kalau teruk juga, kalau pergi private hospital, biasanya dia akan bagi injection. Injection ni apa? Injection hyaluronic acid untuk tambahkan pelincir. Disebabkan liquid dalam sendi ni kurang, tambahkan pelincir. Dia bakal lincirkan tulang rawan kita. Biasanya injection ni every 2 to 3 month. 2 ke 3 bulan ni akan inject. 2-3 bulan akan inject. Sebab kita bergeser, friction, ada friction, lama-lama dia akan haus, kurang sendi. Bila dah teruk sangat, inject pun dah tak boleh, maknanya liquid dah tak ada langsung dah. Kering kontang. Time ni kena buat operation. Operation dia akan gantikan sendi. Sendi ni dibuat pada logam, plastik dan seramik. Gabungan logam, seramik dan plastik. Panjang dia lebih kurang dalam 12 ke 15 cm panjang benda tu. Tapi kita kena tukar dalam tempoh 10 tahun, kena operate balik, check sama ada dia takut berkarat atau tak. Kalau ada berkarat, dia akan tukar balik, takut infection. Ni semua perbelanjaan kos dalam 20 ke 50 ribu. Tapi ada juga inisiatif yang terbaik adalah kalau secara lebih kepada natural, tak ada side effect. Kena ingat, kita dalam sendi kita perlukan collagen type 2. Collagen ni dia ada 2 jenis. Dia ada banyak jenis lah, tapi yang popular ada 2 jenis. Type 1, type 2. Type 1 ni untuk kulit. Collagen type 1 untuk kulit. Kalau untuk sendi, kita panggil collagen type 2. Biasanya nama dia adalah chondroitin. Jadi boleh cari apa-apa dalam bentuk suplemen yang ada elemen chondroitin, collagen type 2. Ada juga collagen type 2 ni yang orang kata dalam kaki ayam, tapi kena ingat sebanyak mana
kita nak makan kaki ayam. Berapa dos, berapa banyak kita nak makan. Kalau nak rawat, kita kena makan hari-hari. Jangan tanya saya berapa banyak batang kaki ayam kita nak makan. Saya pun tak tahu. Saya boleh cakap, okey, nak tambahkan collagen type tu, okey, makanlah kaki ayam. Itu saja. Nak makan sampai bila, nak makan berapa banyak, nak stop bila, nak mula bila, dos je saya pun tak tahu. Jadi nak mudah, pergi cari suplemen yang ada elemen chondroitin. Saya pernah sebut sebelum ni. Chondroitin. 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 So chondroitin ni bila kita makan, dia akan tambahkan liquid secara semula jadi. Dia sebenarnya dia ambil, dia bina balik kolagen dalam tubuh badan kita. Sebab chondroitin ni dibina balik. So liquid tu dia akan rangsang untuk bertambah secara semula jadi. Dengan syarat dalam sendi masih ada liquid. Kalau kering kontang tak boleh, pergi operate. Kalau ada sikit, kita boleh rangsang yang ada tu untuk dihasilkan lagi. Dan dia bergantung juga pada faktor umur seseorang. Makin berumur seseorang tu, dos dia berbeza dengan baru umur 50-an, 60-an, dos dia lain. Sebab tu kena konsak. Benda ni kena konsak. Dengan siapa kena konsak, kena tahulah beli dekat mana. Kalau kat farmasi, mintalah farmasi tu konsak. Ada elemen chondroitin. Kalau tak dapat cari, boleh PM tim kami akan suggest. Dan lagi satu, boleh juga cari ekstrak kurkumin. Kurkumin ni adalah ekstrak daripada kunyit hidup. Kalau kita nak ambil kunyit hidup, seketul kunyit hidup tu, tak semuanya seketul tu ada kurkumin. Kurkumin ni adalah active ingredient yang ada dalam kurkumin. Yang ada dalam halia. Halia, ya Allah. Kunyit hidup. Kunyit hidup apa Apa kunyit hidup? Yang ada dalam kunyit hidup. So dalam seketul kunyit hidup, dalam dia ada kurkumin, active ingredient. Yang kita main kurkumin, kita kena ekstrak itu saja. Jadi nasihat saya, boleh juga cari suplemen yang ada elemen kurkumin. Kurkumin ni apa manfaat dia? Kurkumin ni bila kita makan, dia bertindak sebagai natural painkiller. Sebagai penahan sakit semula jadi. Kajian klinikal menunjukkan kurkumin ni dapat reduce pain, kurangkan sakit sebanyak 94%. Tinggi, sangat tinggi. Janganlah bila setengah sakit ambil kurkumin mengharapkan dia akan hilang serta-merta. Tak. Sebab benda yang organik ni, tindak balas dia lain. Dia kena proses. Sebab dia organik, dia kena proses, dia kena serap. Sebab dia adalah nutrient, menyebabkan nutritional value. Nutrient ni dia kena proses, dia ada enzim dia ada digestion, dia ada metabolism dia sendiri. Tapi kalau macam drug kita ambil, dia terus guna, dia tak perlu proses, dia tak perlu enzim untuk cerna, dia tak perlu. Sebab dia adalah drugs. Bila dah guna, dia terus buang. Singkir. Tapi kurkumin ni, bila benda yang organik, benda yang natural kita makan, dia akan jadi sebahagian dalam tubuh badan kita. Kalau dia ada vitamin, dia ada simpan dalam tubuh badan kita. Kalau dia mineral, dia jadi sebahagian daripada tubuh badan kita. Itu natural. Jadi bila kita makan benda-benda natural, bila saya cakap kurkumin ni sejenis natural painkiller, janganlah siapa sakit berdenyut baru nak cari. Tak jadi pun, tak kesan pun, memang tak berkesan. Sebab ambil on the spot, dia kena amalkan. Hari ni sakit, amalkan slow, so barulah pain tu lama-lama dia reduce, kurang. Oh, hari ni tak ada lah sakit macam minggu lepas lagi sakit lagi, so dia akan kurang. So lama-lama dia akan pulihkan balik. So elemen chondroitin dengan kurkumin ini dapat merawat sakit sendi. Ni bagi kes yang liquid dalam lutut, sendi lutut masih ada. Dalam lutut masih ada liquid. Dia tak ada terlalu kering kontang. Kering kontang tak boleh buat apa, operation saja. Okey. Itu soalan yang kedua, berkaitan sakit lutut dan sendi. Sakit lutut dan sendi. Okay, dan sendi-sendi kita ni, sendi ni adalah tulang yang mana yang boleh bergerak. Ni semua ada sendi. Ni
So bila boleh bergerak ni, boleh buat macam ni tak? Saya boleh buat. Ni sendi. So yang boleh bergerak ni, semua dia ada liquid. How to spell? Chondroitin. CHONDROITIN. Where to get that? Boleh cari dulu sendiri. Kalau tak dapat, baru tanya saya. So dalam post ni ada nombor telefon tim saya. Boleh PM dia. 011 1006 0473. Boleh tanya tim saya, dia kita akan advise. Kalau boleh cari sendiri, pergi kat farmasi. Mana-mana farmasi, tanya ada tak chondroitin, ada tak curcumin. Dua ni. Dan kalau dah ambil tu, minta advice daripada dia lah, daripada dia tengok instruction dose dia. Jangan beli sana, tanya saya. Saya pun tak tahu sebab lain produk, lain dia punya dose dia. Kadang-kadang produk yang saya tak berapa familiar, saya tak berani nak consult. Kalau tak silap hari bulan, kalau side effect je, saya tak nak bertanggungjawab. Biasanya produk yang saya sendiri suggest adalah saya sendiri makan dan saya pernah bagi orang. Itu saja. Benda-benda lain, kalau just nak minta pendapat, ni bagus tak? Saya boleh cakap, ni bagus, ini tak bagus, ni bagus, ni tak bagus. Itu saja. Kalau nak consult, ini kena makan before meal, ini makan after meal, ini kena makan 2 biji, 3 biji. Saya tak boleh consult dari segitu. Sebab melibatkan produk orang, saya tak nak bertanggungjawab. In case jadi apa-apa, saya tak nak bertanggungjawab. Sebab itu, ialah melibatkan kan. Kita tak, dia beli datang daripada mana-mana, tiba nak minta kita advice, sangat susah lah. Tak kena lah kat situ. Bahaya, sangat bahaya. Sama juga dengan ubat. Ubat pula saya tak boleh consult juga. Ini berapa biji before meal, itu bahaya. Itu biar medical doctor ataupun pharmacist yang consult. Kalau anda beli apa-apa suplemen, bila beli dengan orang tu ataupun beli dengan kedai tu, minta dia instruct, consult cara makan apa semua. Dia jual ubat, dia mesti tahu consult. Kalau dia tak tahu, maksudnya jangan beli dengan dia lah. Pergi cari orang lain yang boleh consult kita. Okey, itu saja daripada saya. 2 soalan. Sekiranya anda ada soalan yang ingin dikemukakan, jangan drop dalam komen. Kadang-kadang saya tak boleh nak baca satu-satu. Kadang-kadang tak cukup masa. Dalam post ni, dalam live ni ada post tu, anda boleh tengok link Google Form saya sediakan. So bila anda masukkan link, tekan link tu, ada form dia. Anda boleh type soalan. Bila soalan dalam Google Form, saya akan baca satu-satu dan saya akan jawab dalam live ini. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih, harap dapat manfaat dan jangan lupa share kepada kawan-kawan yang lain untuk mereka sama-sama belajar.